Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم رب تمم بخير أما بعد. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Selesaf pimpinan masjid, Tuan-Tuan guru, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada di dalam sebuah majlis ilmu yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini merupakan di antara hari-hari yang terakhir kita untuk kita berkuliah maghrib. Kita ada lagi lebih kurang mungkin 4-5 malam lagi tuan-tuan untuk sama-sama kita berkuliah maghrib. Selepas ni tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita akan menyibukkan diri kita untuk beribadah secara fizikal kita. Yakni kita sama-sama kita akan berpuasa Ramadan, kita akan bertarawih, kita akan berqiyamul lail, kita akan bertadarus Al-Quran dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan lagi di masa-masa yang akan datang untuk sama-sama kita berkuliah maghrib insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah malam ni kita akan sambung perbahasan kita dalam kita membahaskan kitab Bahrul Mazi juzuk yang ke-18 pada bab yang ke-47. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin biqira'atihi qala bab ma jaa fi bunyal islamu ala khams. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan dibangun Islam itu dengan 5 tiang. Nak bicara satu hadis yang mana saya pasti hadis ni tuan-tuan kita dah belajar dulu dalam kitab 40 hadis susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita dah ulang dan saya pasti dalam pengajian-pengajian yang lain pun mungkin ada dibahaskan berkaitan dengan hadis ini. Jadi malam ni kita nak baca pula ialah berkaitan dengan hadis ini cuma dari sudut penerangan dan penjelasan yang dibawa oleh Syekh Idris Al-Marbawi menerangkan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Bagaimana Imam Syekh Idris Al-Marbawi nak terangkan kepada kita tentang hadis ini.
Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, dikehendaki dengan Islam itu dikehendaki dengan Islam ini iaitu Islam pada lughah. Yang dikehendaki dengan Islam di mana? Di sini. Yang dikata buniyal Islam, dibina Islam. Islam itu apa dia yang dimaksudkan di sini? Iaitu pada lughahnya ialah menyerah diri dan menurut perintah. Yang kata Islam ini, yang kata dibina Islam. Dibina Islam itu pada lughahnya apa dia Islam itu? Yakni menyerah diri dan menurut perintah. Kita sebut kita ni orang Islam. Maka kita ni ialah orang yang menyerah diri dan orang yang menurut perintah. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebut agama, ya, kita sebut agama, maka dia mesti ada unsur-unsur yang menunjukkan ia adalah agama. Agama itu mestilah ada ketaatan. Agama itu mestilah ada kekuasaan. Agama itu dia mesti menguasai. Menguasai apa? Menguasai penganut dia. Dia tidak boleh. Agama itu ialah satu benda yang berada di bawah penganut. Agama itu mesti berada di atas penganut dia. Maknanya orang yang mengikuti ataupun yang beragama dengan sesuatu agama, agama dia mesti di atas. Dia tidak boleh di bawah. Tak boleh agama ni kita ikut penganut dia. Penganut dia kata nak macam ni, okey, itulah agama dia. Tak. Dia mesti agama ni ialah mestilah seseorang itu, sesuatu agama itu ialah dia mesti menguasai penganut dia. Dan di sana mesti ada ketaatan. Itu falsafah ataupun unsur yang kedua kalau kita nak gelarkan sesuatu agama. Menguasai dan juga ditaati. Dia bukan atas kuasa individu. Kalau hari ini timbul bermacam-macam agama, bermacam-macam ajaran-ajaran sesat, ya, yang mana kadang-kadang sesuatu ajaran itu dia ikut siapa? Dia ikut kepada orang yang mengasaskan dia. Agama tu, agama orang ni, agama orang ni, agama orang tu, kadang-kadang dia macam ni, kadang-kadang dia macam tak. Agama dia mesti ada suatu benda yang menguasai. Kemudian dia mesti ada ketaatan daripada penganut dia. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mesti ada cara hidup. Ada mengajar tentang cara hidup. Dia bukan hanya sekadar beribadah sembah. Tak, dia mesti ada cara hidup. Macam ni cara hidup, nak bergaul macam ni, nak berkeluarga macam ni, nak berniaga macam ni, nak bekerja macam ni. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia mesti ada hukuman. Hukuman untuk siapa? Untuk orang yang tidak mematuhinya. Kalau dalam dunia caranya begini, di akhirat caranya begini. Maka kesemua aspek-aspek agama tadi dia ada di dalam agama Islam. Dia tidak ada dalam agama-agama yang lain. Ya. Islam dia ada semua, dia ada ketaatan, dia ada kekuasaan, dia ada cara hidup dan dia ada hukuman. Itulah agama Islam kita. Cantik, lengkap dari sudut unsur-unsur sesuatu agama. Jadi dari sudut istilahnya, dari sudut lughahnya, diambil perkataan Islam itu bermaksud ialah menyerah dan menurut perintah. Maka kita ni sebagai orang yang beragama Islam, kita serahkan diri kita kepada Islam dan juga kita menurut perintah agama kita. Baik. Dan maknanya pada syarak, makna Islam itu pada syarak itu telah lalu diterangkan pada makna iman. Dan perselisihan ulama
pada antara makna keduanya dalam masalah 78. Maka Islam yang dikehendaki pada lughah, yakni pada bahasa itu, didirikan dan dibangunkan dengan 5 tiang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kata menurut perintah, yang kata menyerah diri, yang kata Islam yang dari sudut bahasa itu dibangunkan, didirikan dengan 5 tiang. Sebab apa disebut dengan 5 tiang? Ini nak bagi kita faham. Ya, nak bagi kita faham. Nabi SAW dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini, Nabi SAW buat satu analogi. Analogi ni apa dia? Perbandingan untuk kita faham. Ya, perbandingan untuk kita faham. Kalau kita tengok dalam Al-Quran ni dia banyak bawa analogi. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan sesungguhnya kami telah sebutkan di dalam Al-Quran itu banyak untuk manusia, banyak daripada perbandingan, analogi. Ya, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ramai di kalangan manusia yang kufur juga, yang tak percaya, yang menolak, yang walaupun dibawa perbandingan tersebut. Tujuannya apa dia tuan-tuan yang dirahmati Allah? Tujuannya buat perbandingan itu supaya kita ni manusia ni lagi mudah faham. Dalam bahasa kita pun banyak perbandingan, digunakan perbandingan, perumpamaan. Tujuannya apa dia? Supaya kita ni lagi jelas dengan maksud dia. Seperti mana kalau kita sebut dalam bahasa kita bagai pinang dibelah dua. Ya, kita kata, pengantin tu nampak sepadan lah. Padan macam mana? Bagai pinang dibelah dua. Pinang belah dua ni, orang hari ni dia tak faham lah. Sebab apa? Pokok pinang pun payah nak jumpa dah tuan-tuan. Kan pinang orang dulu tanam tepi rumah yang pinang ni. Sebab apa? Dia duk makan sirih pinang tu. Pinang tu dia ambil. Sekarang ni tak payah nak jumpa. Pinang tu kalau kita belah dua, jadi macam mana tuan-tuan? Dia nampak cantik. Kita potong dia, dia cantum cantik. Terbelah tu cantik je pinang tu. Pinang dibelah dua, dia cantik. Nampak sepadan, macam tak terbelah. Maka begitulah ibarat dan gambaran kepada pengantin tu, pasangan tu. Dia ni macam pinang dibelah dua. Macam satu. Nampak rupa paras, sama cantik, sama lawa. Kan? Nampak usia pun sama. Lebih kurang. Jadi disebutkan bagai pinang dibelah dua. Kan? Adik-beradik. Kan? Rapatnya dia ni. Hubungan dia ni dengan kawan dia ni dan sebagainya. Rapat sungguh. Orang kata bagaikan aur dengan tebing. Tak terpisah. Aur dengan tebing dia terpisah tak? Tak terpisah. Adik-beradik, hubungan dia macam mana pun. Kan? Air dicincang tidak akan putus. Itu semua perbandingan yang dibuat. Untuk apa tuan-tuan? Untuk orang lagi faham. Kita ni hubungan keluarga ni macam apa? Macam air yang dicincang tidak akan putus. Buat macam mana pun tak boleh putus punya. Begitulah gambaran nak bagi orang faham. Dalam Al-Quran dibawa juga perbandingan tersebut. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Mathalul ladzina hummilut Taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan Taurat kemudian tidak mengamalkannya. Tidak menjadikan Taurat itu sebagai panduan dalam kehidupan dia, seumpama himar, seumpama keldai yang menanggung kitab-kitab. Ya. Kalau diberikan kitab, kemudian tidak amalkannya, tak baca, tak amal, kata Allah Subhanahu wa taala, samalah seperti mana keldai.
keldai ni kerja dia apa dia? Dia bawa barang. Dia bawa barang, bawa di antara barang yang dia bawa tersebut ialah kitab. Ada barang lain, di sampingnya ada kitab-kitab. Maka sama tak dengan orang yang terima Al-Quran, terima Taurat, terima Injil, terima Zabur, tetapi tidak mengamalkan isi kandungan dia, sama tak seperti mana keldai. Keldai tadi dia baca tak? Dia tak baca. Dia faham tak? Tak faham juga. Dia amalkan tak? Jauh sama sekali. Maka kalau kita ni terima Al-Quran, ada Al-Quran, tetapi kita baca pun tak, faham pun tak, amal jauh sama sekali. Sama tak seperti mana keldai tadi? Sama lah kata Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak jadi tak macam keldai? Tak mau jadi macam keldai. Maka kena buatlah tuntutan-tuntutan yang ada dalam Al-Quran. Kita mengaku kita beriman dengan kitab, tetapi kita tak buat tuntutan yang menjelaskan tentang keimanan kita pada kitab tersebut. Kena baca, kena faham, ya, kena belajar dan juga kena amalkan. Ya, jadi ini tuntutan dia. Itu perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk kita mudah faham. Kalau kita sebut, Allah Ta'ala sebut, kalau kamu tak baca Quran, sia-sialah Al-Quran itu. Orang tak berapa nak faham, sia-sia macam mana? Kan kamu tak beriman macam mana? Allah Ta'ala buat lagi satu perbandingan untuk kita faham. Ya, buat perbandingan untuk kita faham. Jadi macam mana? Macam seperti mana keldai. Dalam masa yang sama, bukan hanya perbandingan, bahkan sindiran sekali. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka dalam hadis ni Nabi SAW gambarkan kepada kita tentang kepentingan rukun Islam itu. Dibawa kepada kita perbandingan itu supaya kita faham peri pentingnya 5 rukun asas ataupun 5 rukun Islam itu. Adakah hanya sekadar 5 itu sahaja? Tidak. Sebenarnya tuan-tuan, 5 ini ialah tunjang utama. Yang lain ada tak? Yang lain pun ada. Cuma yang ni adalah tunjang. Ya. Yang kata 5 rukun Islam itu adalah tunjang. Yang kata 5 tiang ini adalah tunjang utama. Kau kata, kalau Islam tu tak tutup aurat, adakah dia jadi? Kan? Macam mana? Islam kan suruh umat dia menutup aurat. Kenapa tak ada letakkan tutup aurat itu sebagai rukun Islam? Tutup aurat itu adakah ia menjadi tunjang? Tidak. Adakah kalau orang itu mendedahkan aurat jadi kafir dia? Tidak. Tidak macam tu. Sebab kalau dalam agama dia masih dikira sebagai perkara-perkara yang termasuk daripada dosa-dosa kecil. Walaupun tutup aurat itu dosa kecil, tetapi dia merupakan perkara yang kalau kita buat selalu, orang yang melakukan tersebut termasuk daripada orang-orang yang fasik. Ya. Tetapi tidaklah sampai kepada peringkat seperti mana sembahyang. Sembahyang ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada ulama yang mengatakan bahawa orang yang meninggalkan sembahyang, maka ia termasuk daripada orang-orang yang kufur. Ya, termasuk daripada orang-orang yang kafir. Walaupun satu waktu sembahyang sahaja. Tinggalkan dengan sengaja, maka ada sebahagian ulama mengatakan sudah menjadi orang kafir. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata musannif rahimahullah, sesungguhnya bangunan atau didirikan asalnya iaitu barang yang nampak dengan mata kepala, seperti rumah dan seumpamanya. Kemudian dipakaikan dia oleh Nabi kita pada memperkatakan barang yang ada pada kira-kira, iaitu dipakai atas jalan menyerupakan sahaja supaya lekas faham dan mengerti. Demikianlah datang pada hadis seperti dalam hadis yang dikeluarkan dia oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khams. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didirikan dan dibangunkan Islam itu dengan 5 tiang. Jadi musannif rahimahullah, pengarang Syekh Idris Al-Marbawi jelaskan bahawa ini merupakan satu analogi untuk kita mudah faham. Disebutkan 5 tiang itu sebab apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Supaya nak tunjukkan keutamaan dia. Keutamaan dia. Sebab dibayangkan ataupun digambarkan seperti mana kita nak buat bangunan. Buat bangunan ni tuan-tuan, kita buat apa dulu? Ya, nak buat bangunan besar. Tuan-tuan nak buat masjid ni. Ya, nak bangunkan masjid, kita akan buat tiang dulu. Tiang dulu, kita bangunkan tiang dulu. Kan? Nak buat bangunan, ikat tiang tu bagi kukuh dulu. Kan? Barulah kita buat dinding, kita buat lantai, kita buat bumbung. Hak mula-mula, hak asas. Bukan kata nak buat bangunan besar, tuan-tuan nak buat reban ayam. Kan? Kita nak buat reban ayam, tuan-tuan. Cari tiang dulu ke, tuan-tuan buat dinding dulu. Dinding kok mana? Tiang tak ada. Buat tiang dulu. Pacak tiang dulu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah keutamaannya. Masalah Islam itu diserupakan dengan bangunan. Maka bangunan itu bukanlah didirikan dengan tiang. Apabila runtuh, maka bangunan itu bukankah didirikan dengan tiang? Apabila runtuh tiangnya, nescaya runtuh bangunan itu. Kita cabut tiang, tuan-tuan. Boleh tak? Tak ada. Runtuh habis bangunan itu. Demikian juga Islam itu, apabila tidak diperbuat satu rukunnya, maka seperti meruntuhkannya. Kerana itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Artinya bermula sembahyang itu satu tiang agama. Maka siapa mendirikan sembahyang, maka sungguhnya mendiri ia akan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan ia akan dia, maka sungguhnya meruntuhkan ia akan agamanya. Jadi yang mula-mula sekali ialah Nabi SAW gambarkan itu sebagai satu perumpamaan dan menunjukkan peri pentingnya rukun-rukun Islam. Dan adalah yang diserupakan Islam itu ialah diserupakan dengan khemah yang didirikan dengan 5 tiang. Kalau ada khemah ada 5 tiang, tuan-tuan, boleh tak kita cabut salah satu tiang dia? Tak boleh. Roboh, dia akan jadi bengkok, dirinya tak tegak dan sebagainya. Yang pertamanya ialah tiang tengahnya, dan yang 4 lagi tiang 4 bucu. Bermula tiang pertama tadi ialah sabda Nabi SAW, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iaitu naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Masalah mengucap 2 kalimah syahadah. Sungguhnya inilah yang pertama daripada rukun Islam, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Telah berkata jumhur daripada ulama yang muhaqqiqin, bermula mengucap 2 kalimah syahadah bagi orang yang masuk Islam itu syarat bagi menjalankan segala hukum orang-orang mukmin di dalam dunia ini ke atasnya. Jadi ini syarat pertama. Sama ada syarat dia nak melakukan amalan-amalan dalam agama Islam, ataupun nak dijalankan perkara-perkara yang berkaitan Islam ke atas dirinya. Macam kita nak sembahyang, tuan-tuan yang dirahmati Allah, syarat kita ni wajib sembahyang ialah Islam. Syarat kita sah sembahyang pun Islam. Macam mana syarat wajib pun Islam? Syarat sah pun Islam. Dua-dua tu ada kau syarat? Ya, dua-dua itu ada syarat. Yang pertama sekali ialah Islam. Cuma Islam pada syarat wajib ialah Islam bil hukmi. Adapun syarat Islam pada syarat sah sembahyang ialah Islam bil fi'li. Macam mana bil hukmi dengan bil fi'li ni? Bil hukmi, syarat wajib Islam di situ ialah Islam bil hukmi. Macam mana bil hukmi, tuan-tuan? Maknanya kalau dia Islam,
dia wajib sembahyang. Kalau dia Islam kemudian dia murtad, wajib dah Islam juga? Wajib juga sembahyang atas diri dia. Dia dah Islam. Ya, dia dah Islam kemudian dia murtad. Adakah wajib sembahyang atas dia? Atas diri dia tetap wajib sembahyang atas diri dia. Bahkan bila mana dia kembali kepada Islam, dia wajib untuk qada segala sembahyang-sembahyang yang dia tinggalkan waktu dia murtad tadi. Waktu dia murtad tersebut. 5 tahun dia tinggalkan sembahyang. Sebab apa? Sebab dia murtad. Kemudian dia insaf, dia kembali kepada Islam. Maka dalam tempoh 5 tahun tersebut, wajib untuk dia qada. Wajib untuk dia qada. Itu ia panggil Islam bil hukmi. Hukum dia. Kalau dia Islam tak murtad pun tapi tinggal sembahyang, yang tu lagi-lagilah kena qada. Hak murtad pun kena qada, hak Islam yang kata dia tak murtad tu pun kena qada juga sembahyang dia. Ini dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau yang Islam bil fi'li tadi macam mana syarat sah sembahyang? Dah kata orang murtad tu wajib juga sembahyang. Adakah dia boleh waktu dia murtad tersebut dia kata kami sembahyang jugalah, senang nanti kok-koklah terinsaf ke, tak kena qada? Tak. Kalau dia sembahyang juga tak sah sembahyang dia. Sebab dalam syarat sah sembahyang dia syaratnya Islam. Islam bil fi'li. Islam hak sungguh-sungguh ni. Islam hak betul-betul Islam ni. Syarat nak sah sembahyang dia mestilah seorang Muslim. Dia bukan orang murtad. Kafir ke murtad ke tak sah sembahyang. Dia nak sah sembahyang dia mestilah Islam hak sungguh-sungguh ni. Barulah sah sembahyang dia. Maka bila kita sebut bahawa syarat untuk sah sesuatu perbuatan itu mesti Islam, maka kita kena jaga akidah kita ni. Sebab tu selain daripada kita ni belajar sembahyang, kita belajar perkara-perkara syariat kita, fardu ain yang kita sebut ilmu fiqh tersebut, maka tuan-tuan kita ada lagi satu ilmu fardu ain, ialah ilmu akidah. Kena jaga betul-betul akidah kita ni. Apa dia di antaranya kita kena belajar? Perkara-perkara yang membatalkan iman kita. Jangan sampai ilmu akidah kita ni terbatal. Jangan sampai akidah kita ni terbatal. Secara kita tak sedar, jadi terbatal akidah kita. Rosak akidah kita. Pegangan kita. Contohnya apa dia tuan-tuan? Contohnya kita berpegang sesuatu perkara yang berlaku dalam dunia ni, dalam alam ni berlaku secara semula jadi. Tanpa campur tangan kuasa Allah. Tanpa campur tangan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, perkara tersebut boleh menjejaskan akidah kita. Ya, boleh menjejaskan akidah kita. Macam puak-puak Qadariyah sebagai contoh. Ya, Qadariyah. Sama ataupun puak-puak Jabariyah. Jabariyah, Qadariyah nanti dia akan sebut nanti. Ada perbincangannya nanti dalam kitab ni juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebab itu penting kita ni kena belajar juga, kena faham juga berkaitan dengan ilmu akidah. Jangan ambil senang, jangan ambil ringan perkara yang berkaitan dengan akidah. Sebab itu tempat saya tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, kita tak ada kuliah maghrib. Kuliah subuh hari Minggu je ada. Kuliah maghrib tak ada. Kita ganti dengan apa dia tuan-tuan? Kita buat satu daurah pengajian kitab. Saya yang susun tuan-tuan, saya pilih untuk buat daurah kitab pengajian akidah. Selepas zuhur tuan-tuan. Mengaji, belajar ilmu akidah. Mengaji sampai khatam. Start 1 Ramadan sampai 25 Ramadan. Belajar sampai khatam. InsyaAllah. Paling-paling tidak, bolehlah jaga akidah tu. Ngaji tak lama, belajar tak lama. Lepas tu orang tak pergi makan tengah hari dah. Duduk dalam masjid, belajar ilmu akidah. Panggil seorang ustaz. Okey, ustaz, dalam tempoh 25 hari ini, bagi jemaah saya faham ustaz ilmu akidah. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak buat pun boleh. Carilah apa-apa sahaja yang berkaitan. Contohnya kita nak belajar satu bab dalam ilmu fiqh. Bab apa? Bab taharah contoh. Ambillah bab taharah dalam tempoh 25 hari ini, bagi jemaah reti, bagi orang reti.
berkaitan dengan taharah. Taharah sikit ya Ustaz, taharah. Siapa kata sikit bab taharah tuan-tuan? Bab taharah tu panjang cerita dia. Start daripada kenal air, start dari sampailah masuk bab wuduk, bab mandi, bab haid nifas. Oh panjang cerita tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu penting perkara berkaitan dengan akidah tadi. Ya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana dia Islam, maka dikenakan hukum atasnya seperti sembahyang jenazahnya dan berpusaka-pusakanya dan nikah kahwinnya dan lainnya. Maka atas kata jumhur ini, siapa percaya dengan hatinya dan tiada ditutur dan diakunya dengan lidahnya serta boleh ikrar dan mengaku, maka ia mukmin di sisi Allah Ta'ala sahaja. Dan siapa percaya dengan hatinya akan barang yang dua kalimah syahadah serta barang yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disambar oleh maut akan dia sebelum dapat menutur dengan lidahnya, nescaya kafir ia pada zahirnya. Maka kaul ini menyalahi ijma' atas barang yang menakal akan dia oleh Imam Ar-Razi dan lainnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa iqamis salah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, wa iqamis salah, dan mendirikan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Masalah, mendirikan sembahyang 5 waktu ini rukun yang kedua daripada rukun Islam. Bermula makna mendirikan sembahyang itu, yakni mengerjakan segala fardunya dan sunatnya di dalam waktunya dan mendatangkan segala syarat-syaratnya. Maka siapa tidak mendirikan dan tidak mengerjakan sembahyang itu serta ingkarkan wajibnya, maka iaitu kafir ia dengan ijma' al-muslimin. Hal ni tuan-tuan, kalau dia tak sembahyang dalam keadaan dia mengingkari kefarduannya, yang ni ijma' ulama'. Ijma' ulama' kata dia ni kafir. Mana ada sembahyang-sembahyang ni? Tak ada sembahyang-sembahyang ni. Maka tuan-tuan, dia ni ijma' ulama' kata kafir. Sebab apa tuan-tuan? Ada tak dalam masyarakat kita hari ni yang buat ajaran macam ni? Ada. Dia kata agama Islam ni sebenarnya dah terhapus, tak ada dah. Sebab apa tuan-tuan? Dia ambil waktu peristiwa umat Islam, negara Islam diserang oleh Mongol. Segala ajaran-ajaran Islam ni tuan-tuan sudah hilang, lenyap waktu tu. Sebab apa? Sebab ulama-ulama tulis kitab ni, semua kitab itu sudah dihapuskan ketika itu. Maka ajaran Islam hari ni adalah ajaran Islam yang baru. Dia kira macam tu tuan-tuan. Dia kata habis dah Islam ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia percaya dengan benda yang macam tu, seolah-olah agama Islam ni dah tak ada dah. Maknanya tak sembahyang, puasa dan sebagainya, semua ni datang kemudian tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada ajaran macam tu sekarang ni? Ada ajaran macam tu. Jadi yang anggap macam tu, ijma' ulama' kata kafir. Cuma yang khilafnya apa dia? Yang tidak mengingkari tapi tinggalkan sembahyang. Dalam mazhab Hambali dianggap sebagai kafir orang ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dah masuk dah waktu Isyak. Kita berhenti sekadar ini. Insya-Allah kita akan masuk dalam perkara yang ketiga daripada rukun Islam, iaitu wa ita'iz zakah. Jadi sekadar ini dulu, mohon maaf segala kekurangan. Selamat berpuasa. Mohon maaf segala salah dan silap. InsyaAllah kita berjumpa lagi di masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.